Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma ba'd. Yang mulia Tuan Imam, Ngurusi surau dan seluruh ahli jawatan kuasa, para ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah Maghrib dui mingguan setiap hari Selasa yang pertama dan Selasa yang ketiga pada setiap bulan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian menggunakan kitab pengantar Ulumul Quran yang disusun oleh Ustazah Rosmawati Ali Elias Muhammad Zim. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, pada hari ini kita berada pada pertengahan bulan Rabiul Awal, dan pada hari ini tarikhnya 21 Rabiul Awal. Azan Maghrib kita sudah masuk 22 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati majlis kita pada malam ini, insyaAllah. Tuan-tuan sekalian, malam ni kita akan masuk bab ataupun topik baru berkaitan dengan penyusunan Al-Quran, yang berkaitan dengan penyusunan Al-Quran. Akhir pertemuan kita pada 2 minggu lepas, kita telah bincangkan tentang apa ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW menurut beberapa pandangan para ulama. Kemudian juga apa ayat yang terakhir turun kepada Nabi SAW menurut beberapa pandangan para ulama. Itu akhir pertemuan kita, perkara yang telah kita ikuti akhir pertemuan kita pada 2 minggu lepas. Jadi malam ni kita masuk bab baru ataupun topik baru berkaitan dengan penyusunan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu tersusun? Bagaimana Al-Quran itu tersusun sebagaimana yang kita tengok pada hari ini. Bermula dengan surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, sampailah berakhir dengan surah yang ke-114, iaitu surah An-Nas. Macam mana dia boleh tersusun seperti itu? Sedangkan Al-Quran turun dalam keadaan tak tersusun. Al-Quran turun bukan ikut tertib macam kita tengok pada hari ini. Tertib ataupun susunan dalam Quran pada hari ini bermula dengan surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, sampailah surah An-Nas yang terakhir sekali. Macam mana proses penyusunan tu jadi begitu? Ikut tertib macam tu. Padahal dia turun dulu tak ikut tertib. Tak ikut tertib. Ayat Quran turun tak ikut tertib. Apa dulu ayat Quran yang perlu diturunkan? Yang itulah yang Allah Ta'ala turunkan dulu.
Apa ayat Quran yang perlu diturunkan dulu, yang itulah yang turun dulu. Apa surah yang perlu diturunkan dulu, surah itulah yang turunkan dulu. Bahkan surah-surah yang panjang-panjang tu pun tak turun habis. Tak turun habis, dia turun sikit-sikit. Surah-surah yang panjang tu pula bukan turun ikut turutan. Bukan kata bila surah panjang, dia turun ayat 1 sampai ayat 10. Kemudian nanti dia sambung pula ayat 11 sampai ayat ni. Tak. Kalau dia nak turun yang ujung, ujung dulu. Kalau nak turun pertengahan surah dulu. Dia macam tu. Allah Ta'ala turunkan apa dulu ayat Quran yang perlu diturunkan. Apa dulu surah yang perlu diturunkan. Bahkan surah-surah yang panjang, dia tak semestinya turun tu ikut ayat pertama, habis berapa ayat, sambung pula ayat berikutnya, tak. Kadang-kadang turun tu bukan yang depan dulu, turun yang belakang dulu, turun yang tengah dulu, baru turun yang awal. Jadi macam mana dia boleh tersusun sebagaimana kita tengok pada hari ini. Baik, ini yang kita nak bincang pada malam ni, tuan-tuan sekalian. Jadi pada topik ini, pada bab ini, iaitu bab berkaitan dengan penyusunan Al-Quran ni, ada beberapa tajuk-tajuk kecil di bawah dia. Ada beberapa tajuk-tajuk kecil. Yang pertama, tajuk berkaitan dengan ayat. Ada satu tajuk kecil iaitu tentang ayat. Ayat tu apa dia? Ada tajuk kecil iaitu ayat. Ayat tu maksudnya apa? Bila orang sebut, malam ni saya baca 2 ayat Quran. Ayat tu maksudnya apa? Ayat tu maksudnya apa? Ayat tu maksudnya apa? Baik. Kata pengarang kitab ni, dia kata, sebagaimana diketahui, Al-Quran itu mengandungi ayat-ayat dan surah-surah. Ayat satu bab, surah satu bab. Jadi 2 benda tu kita kena bincang tu. Manakala ayat-ayat dan surah-surah itu pula ada yang panjang, ada yang pendek. Ada ayat panjang, ada ayat pendek. Ada surah panjang, ada surah pendek. Apa yang dimaksudkan dengan penyusunan Al-Quran di sini adalah penyusunan mengikut tertib ayat dan surah. Contoh kita ambil surah Al-Baqarah. Panjang, 200 lebih ayat. Berapa? 286, tak silap saya. 286 ayat. Surah Al-Baqarah paling panjang. Ayat dia turun bukan turun sekaligus 286 tu, tak. Dia turun sikit-sikit. Dia turun sikit-sikit. Dan dia turun tu tak ikut turutan. Dia bukan kata surah Al-Baqarah 286 ayat, Allah Ta'ala turunkan sikit-sikit tu maksudnya bermula daripada ayat 1 sampai ayat ni dulu. Kemudian sambung pula. Baki dia. Tak. Dia tak semestinya begitu. Kadang-kadang surah yang panjang tu dia turun ayat belakang dulu. Kemudian patah balik ke tengah pula. Kemudian lepas ke depan pula. Baik. Jadi pertama kita nak bincang tentang tertib ayat tu. Siapa yang sebut ni ayat 1? Ni ayat 2. Ni ayat 3. Ni ayat 4. Ni ayat 5. Ni ayat 6. Ni ayat 286. Siapa yang tentukan? Ni ayat 1. Ni ayat 2. Ni ayat 3. Yang kedua kita nak bincang tentang macam mana tertib surah pula. Siapa yang sebut surah Fatihah itu surah pertama? Al-Baqarah surah kedua. Ali Imran surah ketiga. An-Nas surah yang ke-114. Siapa yang susun tertib surah? Tadi tertib ayat. Setiap surah tu nak tahu tertib ayat bagi setiap surah. Yang kedua kita nak tahu tertib setiap surah sampai 114 itu siapa yang tentukan? Ni surah yang ke-114, ni surah yang ke-113. Siapa yang tentukan? Baik, tuan-tuan sekalian. Yang pertama kita kena tahu dulu apa makna ayat. Ayat itu maksudnya apa? Jadi pengarang kitab kita ni dia bantu kita. Dia bagi 2 maksud. Pertama, maksud ayat daripada sudut bahasa. Yang kedua, maksud ayat daripada sudut istilah. Sudut bahasa ni maksudnya maksud daripada sudut kamus. Apa maksud bahasa? Apa maksud ayat di sudut bahasa? Ayat itu bahasa Arab. Alif, ya, ta marbutah. Alif, ya, ta marbutah. Ayat. Apa maksud ayat?
Ayat tu perkataan bahasa Arab lah. Ayat tu maksudnya apa dia? Pertama, maksud ayat adalah tanda ataupun alamat. Tanda ataupun alamat. Jadi bahasa Arab ayat, tanda ataupun alamat. Contoh kita baca kisah Isra' Mi'raj kan. Nabi Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala bawa Nabi melihat dunia yang lebih luas. Daripada Mekah ke Palestin, Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestin. Kemudian daripada Masjid Aqsa di Palestin tu Allah Ta'ala bawa sampai langit ketujuh. Kemudian Sidratul Muntaha, kemudian Baitul Ma'mur, kemudian tempat yang tak tahu dah mana dah. Sampai Nabi pun tak boleh nak menggambarkan keadaan tempat tu kerana dia tak pernah tengok. Kisah Nabi Isra' dan Mi'raj ni ada dalam Quran, dalam surah Al-Isra' ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ada perkataan ayat kat ujung tu, ayatina. Ni saya nak kait dengan tajuk kita malam. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya, iaitu Muhammad, daripada Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya. Ujung tu Allah Ta'ala kata apa dia? Linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan kepadanya, iaitu kepada Muhammad, ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Jadi apa makna ayat kat situ? Ayatina, tanda-tanda, tanda-tanda kebesaran. Jadi itu makna ayat juga. Jadi kalau orang tanya ayat ni makna dia apa dia? Tanda, alamat, boleh? Ya, tanda, alamat. Baik. Apa lagi makna ayat? Bukti, dalil, boleh juga. Bukti boleh, dalil boleh. Ya. Apa lagi makna ayat? Keterangan, penjelasan, boleh juga. Ya. Apa lagi makna ayat? Mukjizat, kebesaran, perkara yang menakjubkan daripada Allah. Itu pun ayat juga, macam Isra' Mi'raj tadilah. Ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Itu makna ayat. Maksudnya apa dia? Makna ayat daripada sudut bahasa macam-macam. Kalau kita nak bincang daripada sudut bahasa lah. Tapi yang kita nak tahunya makna ayat daripada sudut Al-Quran ni apa dia? Bila sebut ayat ni maksudnya apa dia sebenarnya? Maksud sebenar ayat ni kalau dalam Quran ni. Kalau kita nak bincang daripada sudut bahasa, buka kamus tadi macam-macam lah maksud ayat tu. Sekarang kita nak tengok maksud ayat daripada sudut istilah Al-Quran. Apa dia ayat tu? Ayat maksudnya sejumlah kata-kata Allah yang terdapat di dalam sesebuah surah daripada Al-Quran. Ya. Sejumlah kata-kata Allah yang terdapat di dalam sesebuah surah di dalam Al-Quran. Maka itu ayat lah. Contoh kita ambil surah pendek lah. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad tu kan. Ada berapa ayat? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Jadi apa maksud ayat? Sejumlah kata-kata Allah yang terdapat di dalam sesebuah surah dalam Al-Quran. Contohnya surah Al-Ikhlas tadi. Jadi qul huwallahu ahad itu 1 ayat. Allahus samad 2 ayat. Lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah ayat. Itulah ayat. Kata-kata Allah yang terkumpul dalam sesebuah surah, itulah ayat. Ya. Apa makna lagi ayat menurut istilah? Iaitu satu kumpulan ucapan Allah lah, yang ada awal dan ada akhir. Itu baru disebut ayat. Ya. Satu kumpulan ucapan Allah lah maksudnya. Ada awal, ada akhir, yang termasuk dalam satu surah dalam Al-Quran. Jadi pada setiap surah tu dia ada ayat. Ayat tu dia ada kepala dia ada awal dia, ada akhir dia. Baru disebut ayat. Qul huwallahu ahad.
Apa awal dia? Kul. Apa akhir dia? Ahad. Bila ada awal, ada ujung dia, baru kita sebut ayat. Sama je bahasa Melayu pun. Muhammad pergi ke pasar membeli ikan. Ada permulaan dia, ada pengakhiran dia. Itulah ayat. Tapi kalau Muhammad pergi ke, ni ayat ni masalah ni. Tiba-tiba Muhammad pergi ke apa? Ayat apa macam tu? Bermakna ayat tu ayat yang tak lengkap, ataupun dalam bahasa Arab disebut jumlah ghair mufidah, ayat yang tidak berfaedah. Kerana dia ayat yang tidak difahami maksud. Tapi bila lengkap, sempurna ayat tu, bermakna dia ada awal, dia ada akhir, dipanggil ayat mufidah, ayat yang berfaedah, yang ada maksud. Muhammad pergi ke pasar untuk membeli ikan. Okey, selesai. Itu baru nama ayat. Kalau Muhammad pergi ke apa? Itu tak jadi ayat macam tu. Tergantung tu. Tak difahami. Tak difahami. Muhammad naik kereta ke mana? Baik, ayat tu tak lengkap. Bila lengkap, maka disebut ayat. Jadi bila sebut ayat Quran, maksudnya apa dia? Kata-kata Allah yang terdapat dalam sesuatu surah, yang ada permulaan dan ada akhir dia. Itu namanya ayat. Itu namanya ayat. Okey, selesai. Macam mana kita nak tahu ni satu ayat, ni satu ayat, ni satu ayat, ni satu ayat? Macam mana kita nak tahu? Macam mana sahabat-sahabat Nabi yang hidup zaman Nabi tu nak tahu? Kerana Quran tu turun zaman mereka, bukan turun zaman kita. Macam mana sahabat-sahabat orang Islam di zaman tu nak tahu? Oh, ni satu ayat. Oh, ni satu ayat rupanya. Oh, ni satu ayat. Macam mana nak tahu? Baik. Nak tahu daripada mana? Mesti tahu daripada siapa yang turunkan ayat tu lah. Dia buat turun, mesti dia yang boleh beri penjelasan. Siapa dia? Allah. Tapi kita, sahabat Nabi apa semua ni, boleh ke bercakap dengan Allah? Orang Islam boleh ke? Maka perlu ada wakil. Siapa dia? Rasul. Rasul. Nabi itu yang akan jelaskan, kerana dia mendapat penjelasan daripada Allah. Bukan pandai-pandai para sahabat. Bukan pandai-pandai para sahabat agak-agak. Rasa ni satu ayat lah. Rasa ni satu ayat. Rasa ni satu ayat. Rasa ni ayat kedua. Rasa ni ayat ketiga. Dah. Nabi yang pandu. Nabi yang pandu. Nabi yang pandu mereka. Okey, ni satu ayat. Okey, surah ni ada berapa ayat? Okey, ni satu ayat ni. Ni sampai sini satu ayat, ni sampai sini satu ayat. Nabi yang pandu. Dan Nabi dapat daripada mana? Sudah tentulah daripada Allah. Sampai kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Nabi lah yang pandu. Maksudnya penetapan ni satu ayat, ni satu ayat, ni satu ayat, ni satu ayat. Siapa yang tetapkan ni satu ayat, ni satu ayat? Siapa yang tetapkan? Panduan Nabi. Nabi dapat daripada mana? Panduan daripada Jibril. Jibril dapat daripada mana? Allah. Bukti dia ada hadis Nabi. Bukti dia Nabi pernah sebut. Nabi kata apa dia? Innal Fatihata sab'u ayatin wa suratul mulk 30 ayat. Nabi pernah sebut. Nabi kata apa dia? Surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat dan surah Al-Mulk itu ada 30 ayat. Bukan pandai-pandai sahabat buat ketetapan tu. Nabi yang pandu. Nabi beritahu. Contohnya Nabi kata apa dia? Surah Fatihah ada 7 ayat. Surah Al-Mulk ada 30 ayat. Tu surah Al-Mulk. Kita dah baca sebelum tidur tu. Dah baca sebelum tidur tu. Untuk dia selamat azab kubur. Baik, bacalah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk di akhir zaman ni surah yang baguslah untuk kita amalkan. Surah Al-Kahfi. Ada hadis Nabi sebut tentang kelebihan baca surah Al-Kahfi tu. Siapa-siapa yang hafal surah Al-Kahfi 10 ayat yang awal, ataupun dalam hadis yang lain Nabi kata siapa yang baca surah Al-Kahfi 10 ayat yang terakhir, Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada fitnah Dajjal. Fitnah tu maksudnya ujian Dajjal. Kerana bila keluar Dajjal di akhir zaman nanti, susah dah kita. Kadang-kadang benda baik dah nampak buruk, benda buruk nampak baik.
Ke antara amalan kita baca surah Al-Kahfi 10 ayat yang awal ataupun 10 ayat yang terakhir. Kalau tak mampu nak baca satu surah Al-Kahfi itu sampai habis, boleh ambil apa yang Nabi ajar tu, baca 10 yang awal, 10 yang akhir. Kalau boleh hafal, hafal. Baik. Al-Mulk ni surah yang digalakkan kita baca sebelum kita tidur pada waktu malam. Jadi Nabi sebut Fatihah ada 7 ayat, Al-Mulk ada 30 ayat. Jadi penentuan ayat ni Nabi yang pandu, Nabi yang beritahu, bukan pandai-pandai. Baik. Cumanya timbul persoalan tuan-tuan sekalian. Sampai hari ni kalau orang tanya berapa jumlah ayat Quran, campur daripada surah Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat sampai surah An-Nas, campur semua ayat tu, sampai hari ni tak ada jawapan yang tepat. Kenapa? Kenapa jadi begitu? Kenapa jadi begitu? Contoh, jumlah ayat Quran ni, jumlah ayat Quran ni, Fatihah 7 ayat, Baqarah 286. Campur, berapa jumlah ayat Quran? Ada 7 pendapat. 7 pendapat ulama tentang jumlah ayat Quran. Yang pertama, pendapat ulama daripada Madinah. Ulama-ulama Madinah. Zaman dulu lah ni cerita ni, bukan zaman hari ni. Zaman-zaman dulu. Pendapat ulama Madinah, jumlah ayat Quran ada 6,217. Ni satu kelompok ulama yang duduk di Madinah. Mereka kata ayat Quran ada 6,217. Yang kedua, pendapat ulama di Madinah juga. Dia ada kelompok lain pula, satu kelompok lagi, ulama di Madinah juga. Mereka kata jumlah ayat Quran ada 6,214. Tak jauh lah beza tu. Tadi 6,217, yang ni 6,214. 6,214. Yang ketiga, pendapat ulama Madinah lagi. Dia ada satu lagi kelompok, ulama di Madinah. Dia kata berapa jumlah ayat Quran? 6,210. 6,210. Yang keempat, pendapat ulama Mekah. Ada satu kelompok ulama di Mekah yang mahir Quran lah. Mereka kata jumlah ayat Quran ada 6,220. 6,220. Yang kelima, menurut pendapat ulama di Basrah. Basrah ni satu tempat di Iraq pada hari ini, negara Iraq pada hari ini. Berapa jumlah ayat Quran? 6,205. 6,205. 6,205 ayat. Kemudian yang keenam, menurut pendapat ulama di Kufah. Kufah ni pun satu tempat di Iraq juga. Tadi Basrah di Iraq juga, ni Kufah di Iraq juga. Menurut pendapat ulama di Kufah, jumlah ayat Quran 6,236. Ni biasa orang Malaysia ada pakai yang ni lah ni. Kalau ustaz-ustazah mengajar anak-anak kita kat sekolah tu ada pakai yang ni lah ni. Pendapat ni lah, 6,236, 6,236. Dan yang ketujuh, pendapat ulama di Syria. Ulama-ulama di Syria mereka sebut jumlah ayat Quran 6,226. 6,226. Tadi 6,236. Ni 6,226. Ulama Syria. 7 pendapat. Madinah saja ada 3 kelompok ulama yang membincangkan tentang jumlah ayat Quran. Mekah ada satu, Basrah di Iraq satu, Kufah di Iraq satu, kemudian di Syria. Baik, persoalannya kenapa jumlah ayat Quran tu jadi beza-beza? Kenapa tak ada satu jawapan yang tepat berapa jumlah sebenar? Ataupun tuan-tuan balik nanti, tuan-tuan rajin, tuan-tuan ambil kalkulator, duduk kat meja tu sebelum tidur, tambah satu-satu. Tak payah susah-susah, tak payah duduk belik daripada surah awal ni. Pergi dekat isi kandungan belakang. Kat belakang Quran kan ada isi kandungan, nama surah dan jumlah ayat. Duduk saja-saja, tambah. Cuba tengok dapat tak salah satu daripada 7 jawapan. Saja-saja duduk kan. Buka je muka surat belakang ni, daftar nama surah ataupun isi kandungan ni. Diletak nama surah, nombor surah, surah yang keberapa, kemudian ditulis jumlah ayat. Tulis jumlah ayat.
Tapi bukan semua Quran tulis jumlah ayat kat belakang. Kebanyakan Quran ni ditulis dekat belakang ni lah, isi kandungan belakang ni ditulis nama surah, surah yang keberapa, muka surat, dan surah tu surah Makkiyah ke surah Madaniyah, surah yang turun di Mekah ke Madinah. Ada setengah Quran lah ditulis dekat belakang ni jumlah ayat. Kalau tak, tuan-tuan rajin, tuan-tuan belik satu-satu. Belik daripada awal ni, daripada surah Fatihah, okey 7 ayat tambah Baqarah 286. Cuba kira, dapat tak salah satu daripada 7 pendapat tadi? Kalau rajin lah. Baik, persoalannya kenapa jumlah tu beza-beza? Kenapa jumlah ayat Quran tu beza-beza? Sampai ada 7 pendapat. Jadi mana yang tepat? Mana yang betul? Okey, kenapa jadi perbezaan tu dulu kita kena faham. Kenapa jumlah ayat Quran tu ada perbezaan? Yang tu dulu kita kena faham. Pertama, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, sebagaimana pengarang kitab kita ni sebut, ayat Quran ni turun, dia turun berperingkat-peringkat. 23 tahun. Waktu Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Daripada umur Nabi 40 jadi Rasul tu. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah tahun pertama hijrah sampai Nabi wafat tahun 11 hijrah. Sekitar 10 tahun. Jadi campur dua-dua 23 tahun tu tempoh Quran turun. Quran bukan turun sekaligus. Dia tak macam kitab-kitab sebelum tu, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Quran tak, Quran dia turun sikit-sikit. Lama, 23 tahun turun. Baik. Yang keduanya, Al-Quran turun bukan ada nombor, bukan ada nombor ayat. Quran turun bukannya ada nombor ayat. Ya. Dia turun tu bukan dalam bentuk tulisan, dia turun tu dalam bentuk bacaan. Dia bukannya turun kertas. Turun kertas, siap ada tulis dah, kemudian ada nombor, senanglah. Ayat Quran tu turun dalam bentuk bacaan. Dalam bentuk bacaan lah. Dan bacaan tu Nabi baca semula pada Jibril baca depan Nabi. Dan Nabi ikutlah cara bagaimana Jibril baca tu. Jibril ajar Nabi cara bacaan. Ya. Jibril ajar Nabi cara bacaan tu. Dia bukannya turun kertas. Bukan turun kertas. Maka sebab tu Nabi ada penulis wahyu. Tukang tulis pula. Kalau dah turun siap dalam bentuk kertas, selesailah masalah. Turun tu dalam bentuk kertas, dah siap tertulis dah ayat tu. Kemudian ujung tu ada nombor ayat. Ni ayat pertama, ayat kedua. Dah, dia bukan macam tu. Ayat Quran ni turun dalam bentuk bacaan. Allah Ta'ala turunkan kepada Jibril, kemudian Jibril baca ayat tu depan Nabi. Nabi pun ikut bagaimana cara Jibril baca. Ataupun kalau wahyu tak turun melalui malaikat Jibril pun, ada wahyu yang datang melalui mimpi Nabi. Nabi dengar bacaan dalam mimpi Nabi. Itu pun bukannya dalam bentuk kertas tertulis. Maka ayat Quran ni diturun dalam bentuk bacaan. Dia tak ada nombor ayat. Dia tak ada nombor ayat. Okey, jadi kenapa berlaku perbezaan jumlah ayat? Ada kata 6217, 6214, 6210, 6220, 6205, 6236, 6226. Kenapa sampai 7 pendapat ni? Puncanya ayat Quran tu turun tak ada nombor. Dia tak ada nombor. Bukan ada nombor. Jadi macam mana sahabat tahu sesuatu ayat Quran? Macam mana sahabat tahu sesuatu ayat Quran? Contohnya surah Fatihah 7 ayat, surah Al-Mulk 30 ayat. Macam mana sahabat tahu? Kerana Nabi beritahu. Pertama, Nabi beritahu. Ataupun kalau Nabi tak bagi tahu pun, sahabat dengar cara bagaimana Nabi baca ayat tu masa Nabi sembahyang. Lepas Nabi baca surah Al-Fatihah, waladdallin amin, kemudian Nabi bacalah apa-apa ayat daripada surah mana-mana pun Nabi baca. Baca satu ayat, Nabi berhenti. Baca satu ayat, Nabi berhenti. Maka sahabat pun tahu, oh ni ayat pertama, ni ayat kedua, ayat ketiga. Gitu. Jadi sahabat-sahabat orang Islam tahu tentang jumlah ayat Quran ni, pertama kerana Nabi bagi tahu surah ni ada berapa ayat, surah ni ada berapa ayat. Yang keduanya kerana mereka pernah dengar cara Nabi baca ayat-ayat tu waktu Nabi sembahyang.
Nabi baca satu ayat, Nabi berhenti. Nabi baca satu ayat tu, Nabi berhenti. Bila Nabi berhenti tu, sahabat-sahabat faham. Oh, Nabi berhenti ni bermakna ni hujung ayat lah ni. Bila Nabi berhenti tu bermakna ni hujung ayat. Ni dah satu ayat, ni dah satu ayat, ni dah satu ayat, satu ayat. Kerana Nabi berhenti-berhenti. Problemnya dekat mana? Problem dia dekat mana? Ada keadaan-keadaan tertentu, Nabi baca ayat tu selalu Nabi berhenti dekat situ. Sampai ujung perkataan tu Nabi berhenti. Tiba-tiba ayat yang sama juga Nabi jadi imam di tempat lain, Nabi baca sampai ayat tu Nabi tak berhenti, Nabi pergi sambung. Apa dia istilah dia dalam Quran? Wasal, sambung. Kalau berhenti maknanya wakaf, kalau sambung maknanya wasal. Ayat yang sama juga. Tiba-tiba bila Nabi pergi baca dekat tempat lain, di perkampungan lain, di kawasan lain, Nabi tak berhenti pada hujung ayat tu, Nabi baca terus sambung, wasal. Maka orang di kampung tu, di kawasan tu beranggapan, oh bila Nabi sambung tu bermakna tu satu ayat lah. Padahal waktu Nabi biasa baca sebelum ni, Nabi baca potong-potong, berhenti-berhenti, wakaf-wakaf. Jadi orang yang biasa Nabi dengar, mereka faham ni satu ayat, ni satu ayat, ni satu ayat. Sebab Nabi berhenti-berhenti. Tiba-tiba ayat yang sama juga Nabi dibaca tempat lain, Nabi baca pergi sambung. Nabi baca wasal, sambung. Maka orang di tempat tu beranggapan, oh ni satu ayat kot, sebab Nabi tak ada berhenti apa pun. Di situlah di antara sebab berlakunya perbezaan tentang jumlah ayat Al-Quran. Kenapa dia? Orang yang pernah dengar Nabi baca, dia dengar Nabi baca begitu, maka dia pun sebarkan, dia pun ajar kepada orang Islam yang lain apa yang pernah dia dengar. Maka tersebarlah cara bacaan seperti itu di negara ni. Orang ni pernah dengar Nabi baca begitu, Nabi wakaf tempat tu, Nabi berhenti tempat tu. Maka dia terima cara bacaan itu, dia pun pergi ajar sebar pada orang Islam yang lain di tempat lain pula. Tersebarlah cara bacaan begitu. Ini salah satu sebab kenapa jumlah ayat Quran tu berlaku perbezaan. Ya, baik. Tu di antara sebabnya lah. Sebab kenapa ada perbezaan-perbezaan tu. Apatah lagi kalau ada sesengah orang pergi campur pula Bismillahirrahmanirrahim. Setiap surah tu dikira pula Bismillahirrahmanirrahim tu sebagai ayat pertama. Lagilah jadi banyak. Kita ni di Malaysia ni, dan kita terimalah pandangan majoriti para ulama, Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama. Kalau campur Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama tu, bermakna ada berapa kali Bismillah? 113 kali. Surah At-Taubah tak ada Bismillah. Ingat tu, surah At-Taubah tak ada Bismillah. Jadi kalau tolak surah At-Taubah jadi 113 kali Bismillah. Kita nak kena tambah pula. Maka sebab tu majoriti para ulama berpandangan Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama. Bukan ayat pertama bagi setiap surah, kecuali surah Al-Fatihah sahaja. Ini pandangan majoriti para ulama lah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim pada setiap surah dia bukan ayat pertama. Jadi kalau tuan-tuan tak baca Bismillahirrahmanirrahim pun tak ada masalah. Tok imam lepas baca surah Fatihah, dia baca Qul Huwallahu Ahad. Dia terlupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan tak payah duduk subhanallah lah. Subhanallah, tak payahlah. Dia bukan tinggal rukun sembahyang apa pun. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dia bukan ayat pertama untuk setiap surah. Jadi kalau tuan-tuan tak baca Bismillah pun tak ada masalah. Adapun surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama. Wajib baca Bismillah. Dah ustaz, kami pergi umrah, pergi haji dekat Mekah, tak dengar pun orang baca Bismillah. Dia baca perlahan. Bukan tak baca, dia baca perlahan Bismillah. Bukan tak baca. Mekah, Madinah tu dia perlahankan bacaan Bismillah. Dia baca baca perlahan. Ya, bukan tak baca, dia perlahankan bacaan. Okey. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kena baca. Kerana Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Ayat ke-7. Ya. Sila je. Masa kita ayat Fatihah yang akhir. Okey.
tengah-tengah tu kita berhenti, apa hukumnya? Boleh. Untuk orang yang tak cukup nafas panjang sangat, saya pun kadang-kadang saya potong dua juga tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jenuh nak tarik nafas, kena tarik nafas dulu tu. Tidak tak lepas. Okey. Jadi boleh tak potong-potong? Boleh. Boleh potong dua ataupun boleh potong tiga. Biasa orang buat dua lah. Kalau dua, tuan-tuan berhenti kat sini lah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk potong dua. Kalau tuan-tuan potong tiga, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiga kali potong. Ikutlah tuan-tuan cukup nafas ke tak. Kalau nak baca satu ayat tu kena tarik nafas sikit lah. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi terpulang. Tuan-tuan nak terus sekali, kalau cukup nafas silakan. Nak potong dua boleh, nak potong tiga boleh, tak ada masalah. Yang penting siratal lazi sampai waladdallin itu adalah satu ayat. Satu ayat, itu ayat yang ketujuh. Kemudian bila kita sembahyang, imam sebut amin, kita pun disunatkan juga sebut amin. Kerana ada hadis Nabi tentang galakan supaya kita aminkan juga sama dengan tok imam. Siapa-siapa yang mendengar imam menyebut waladdallin, lalu mereka menyebut amin, takdir Allah ketika itu amin kita dan amin malaikat serentak, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Waktu kita sebut waladdallin tu, kita sebut amin, malaikat pun aminkan juga bacaan Al-Fatihah. Takdir Allah, siapa-siapa yang aminnya serentak ataupun bersamaan dengan amin malaikat, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Ada hadis Nabi sebut hal dia demikian. Sebab tu walaupun sunat saja sebut amin tu, janganlah tinggal, rugilah. Ya, sebutlah amin tu. Cuma yang betul sekarang sikit amin kita tu kan. Min tu yang panjang. Amin. Okey, baik. Kita surah Al-Fatihah. Okey, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama untuk surah Al-Fatihah saja. Surah lain Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama. Jadi kalau tuan-tuan tak baca pun tak ada masalah. Tapi untuk mengelakkan fitnah, untuk mengelakkan persoalan, mengelakkan orang yang tak faham, jadi kacau bilau, maka jadi imam kat masjid surau tu, baca surah, bacalah Bismillah. Kadang-kadang nak menjawab orang yang tak faham ni lagi jenuh. Jawab. nak jawab benda yang orang tak faham ni jenuh juga kadang-kadang tu. Kan? Kadang-kadang nak mengelakkan fitnah tu lebih baik. Baca dalam Bismillah. Boleh. Okey. Jadi sebab apa berbeza jumlah ayat Quran? Sebab tu, kerana ayat Quran turun dia bukan ada nombor ayat. Jadi sahabat tahu berapa ayat ni Nabi bagi tahu. Ataupun mereka dengar cara bacaan Nabi. Problemnya, macam saya sebut tadi, ada sesetengah ayat yang Nabi selalu baca, Nabi berhenti pada ayat tu, Nabi waqaf. Tiba-tiba ayat yang sama Nabi pergi baca di tempat lain, Nabi pergi baca sambung pula. Ayat tu yang menyebabkan ada sebahagian sahabat muskil. Tempat ni berhenti ke sambung sebenarnya? Ni nak kira satu ayat ke dua ayat sebenarnya? Itulah di antara sebab berlakunya perbezaan tentang jumlah ayat Quran. Surah At-Taubah tak ada bismillah. Surah At-Taubah tidak ada bismillah. Jadi macam mana nak baca surah At-Taubah? Baca je lah daripada permulaan dia tu. Bara'atun minallah, ataupun tuan-tuan baca daripada penghujung surah sebelum dia tu. Al-Anfal. Baca je sebelum hujung surah Al-Anfal tu, kemudian terus sambung je masuk Bara'atun minallah. Baik, itu tentang susunan ayat. Samalah juga dengan tertib surah tadi, tertib ayat. Ni ayat pertama, ni ayat kedua, ni ayat ketiga. Siapa tentukan? Nabi. Nabi dapat bimbingan daripada Jibril, Jibril dapat bimbingan daripada Allah. Tertib surah pun macam tu juga. Tertib surah, siapa yang tentukan surah Al-Fatihah ni surah pertama dalam Al-Quran? Bukan surah pertama turun. Surah pertama turun Al-Alaq yang kita bincang itu. Tertib surah dalam Quran, siapa yang tentukan tertib pertama mesti Fatihah, yang kedua Baqarah, yang ketiga Ali Imran? Nabi. Nabi yang
pandu sahabat. Dan Nabi pun dapat daripada Jibril, Jibril pun dapat daripada Allah. Baik. Jadi ada faedah dia. Ada faedah dia kita tahu tentang ayat ni. Ada faedah dia. Faedah dia kita tahu ni satu ayat, ni satu ayat, ni satu ayat, ni satu ayat, ni satu ayat. Ada faedah dia. Ada faedah dia. Antara faedah dia tuan-tuan tengok. Ya. Antara faedah dia. Kalau kita tak tahu jumlah ayat, macam mana kita nak baca surah Al-Fatihah? Akhirnya Nabi ajar pada kita, Nabi beritahu Fatihah ada 7 ayat. Jadi kalau Nabi tak beritahu Fatihah ada berapa ayat? Fatihah ada berapa ayat? Jadi dekat mana kita nak stop? Kita nak berhenti kat mana? Sedangkan Fatihah tu rukun sembahyang. Tiba-tiba kita tak tahu Fatihah ada berapa ayat. Jadi kita nak stop bacaan Fatihah tu dekat mana? Okey, sekarang kita dah tahu. Dekat mana stop dia? Waladhdallin. Kerana Nabi pernah beritahu. Apa lagi faedah kita tahu ayat Quran? Apa faedah kita tahu ayat Quran? Tahu ni satu ayat, ni satu ayat, ni satu ayat. Apa faedah dia? Faedah kita mengetahui ayat Quran, tertib apa semua ni. Contohnya hari Jumaat, khatib khutbah hari Jumaat tu, khatib naik atas mimbar baca khutbah. Salah satu daripada rukun khutbah, dia kena baca ayat Quran dalam khutbah tu. Kena baca ayat Quran dalam khutbah tu. Dan tu salah satu daripada rukun khutbah. Dan ayat Quran tu dia wajib baca ayat Quran yang full, penuh. Walaupun panjang sekalipun dia kena baca ayat tu lengkap, tak boleh baca ayat tu setengah saja. Jadi kalau kita tak tahu tentang ayat ni ayat berapa, ni ayat berapa, ni ayat berapa, jenuh khatib tu. Tiba-tiba dia baca ayat tu separuh saja, tak sampai ke hujung, tak sampai ke noktah dia, nombor ayat dia. Maka tak boleh. Sebab baca ayat Quran, satu ayat Quran, paling kurang satu ayat Quran dalam khutbah Jumaat tu rukun, dan ayat Quran yang dibaca mesti full. Mesti penuh. Tak boleh baca ayat Quran tu sampai tengah saja ayat Quran tu berhenti. Tak, kena baca sampai hujung nombor dia. Sampai ke hujung ayat, tak boleh baca setengah. Maka khutbah Jumaat wajib membaca satu ayat Quran yang lengkap. Tidak sah khutbah Jumaat dengan sebahagian atau separuh ayat. Biarpun ayat tu panjang sekalipun, dia kena baca penuh ayat tu, tak boleh baca setengah, separuh, tak boleh. Maka inilah di antara faedah kita tahu tentang ayat Quran. Oh, ni satu ayat, sampai sini satu ayat, sini sampai sini satu ayat. Itu di antara faedah dia lah. Di antara faedah dia. Baik, begitulah tertib ayat, tertib surah. Nabi yang pandu para sahabat. Nabi yang beritahu surah ni, ayat ni sambungan pada ayat ni. Sebab ayat Quran tu turun tak ikut turutan. Bila ayat Quran tu turun tak ikut turutan, setiap kali Nabi turun, Nabi ada penulis wahyu. Setiap kali turun ayat Quran tu, Nabi ada penulis wahyu. Sahabat-sahabat yang jadi penulis wahyu kita bincang sebelum ni. Zaid bin Thabit, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini penulis-penulis wahyu Nabi lah, yang terkenal lah. Ada lagi beberapa orang yang lain. Jadi bila turun sesuatu ayat Quran, Nabi akan maklum. Okey, kamu letakkan ayat ni pada surah ni. Kamu letakkan ayat ni sebagai sambungan kepada ayat ni. Kamu letakkan ayat ni di sini. Ayat ni letak di sini. Ayat ni letak di sini. Nabi yang pandu. Ayat ni sambungan pada ayat ni, jadi kena letak kat sini. Ayat ni dia duduk sebelum ayat ni, letak di sini. Surah ni duduk di sini. Surah ni duduk di sini. Nabi pandu. Cumanya waktu Nabi hidup tu Al-Quran belum dibukukan lah. Belum dibukukan. Nak bukukan macam mana? Ayat tu pun tak habis lagi. Cuma Nabi pandu para sahabat. Nabi maklum, okey, ayat ni sambungan pada ayat ni. Ayat ni duduk pada ayat ni. Ayat ni duduk dalam surah ni. Tempat dia di sini, tempat dia di sini, tempat dia di sini. Nabi sekadar boleh maklum gitu je lah. Nak suruh bukukan, tak boleh nak bukukan. Macam mana Quran tu pun tak habis lagi. Maka sebab tu pembukuan Al-Quran dibukukan dalam satu mushaf macam ni. Bila berlaku? Lepas Nabi wafat. Di zaman Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar baru Al-Quran dibukukan. Itu pun sahabat-sahabat rasa berat nak bukukan Al-Quran.
Nak kumpulkan semua ayat-ayat yang ada di rumah isteri-isteri Nabi, sahabat-sahabat, nak kumpulkan surah-surah yang ada tu, nak susun, nak dibukukan ni, sahabat rasa berat nak buat. Kerana dia Nabi tak pernah suruh. Nabi tak pernah suruh pun bukukan. Tapi kerana sahabat melihat pentingnya Al-Quran tu dibukukan, khasnya bila ramai sahabat-sahabat yang hafal Quran gugur syahid zaman Abu Bakar jadi khalifah tu kan. Lepas Nabi wafat tahun 632 Masihi ataupun tahun 11 Hijrah, Nabi wafat, umur Nabi 63 tahun 4 hari Nabi wafat. Bila Nabi wafat, orang Islam pun angkat Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar memerintah 2 tahun. 2 tahun Abu Bakar memerintah, tak kurang daripada 10 perang yang Abu Bakar pimpin melawan Nabi palsu, orang tak bayar zakat dan orang murtad. Beratus-ratus sahabat Nabi yang hafal Quran syahid dalam peperangan melawan Nabi palsu, orang tak bayar zakat, orang murtad. Beratus orang sahabat yang hafal Quran syahid. Yang hafal Quran 30 juzuk tu lah, hafal Quran 114 surah. Sehingga Sayyidina Umar rasa takut Quran tu hilang. Takut Quran tu hilang. Kerana yang hafal Quran ni ramai tak ada lah. Sayyidina Umar lah yang mencadangkan kepada Abu Bakar, masa Abu Bakar jadi khalifah, Quran ni kena bukukan, aku bimbang lah Quran ni hilang. Abu Bakar pun berat kerana Nabi tak pernah suruh. Tapi selepas Sayyidina Umar jelaskan, fahamkan, yakinkan Abu Bakar penting Quran ni dibukukan. Kena kumpul ni semua surah-surah yang duduk di rumah isteri-isteri Nabi, ayat-ayat Quran yang duduk di rumah sahabat ni kena kumpulkan. Kumpul, tulis semula, salin semula. Kemudian susun elok-elok, bukukan. Akhirnya Abu Bakar pun setuju. Di zaman Abu Bakar lah kali pertama Quran tu dikumpulkan, disusun, ditulis semula, ya, disusun kemas elok, kemudian dibukukan dalam satu mushaf. Siap. Sekitar setahun siap. Bila siap dinamakan Mushaf Abu Bakar. Mushaf Abu Bakar kerana dibuat di zaman dia jadi khalifah. Ni jasa mereka yang kita kena hargai lah, sehingga Quran sampailah kepada kita pada hari ini dalam keadaan terpelihara. Cubaan-cubaan untuk reka surah-surah baru, cubaan untuk tambah, tokok tambah, nak seleweng ayat Quran, nak kurangkan, nak tokok tambah, gagal sampai hari ini. Allah Ta'ala pelihara Quran sebagaimana Allah Ta'ala janji dalam ayat Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran dan kamilah yang akan memeliharanya. Itu janji. Itu janji daripada Allah. Kalau hari ini ada orang masuk ke surau, masuk ke masjid, pergi bakar Quran ni, pergi ambil Quran, buang dalam tong sampah sekalipun, ayat Quran Allah Ta'ala janji tetap terpelihara. Dia akan ada di dada-dada manusia. Orang boleh bakar mushaf Al-Quran, orang boleh bakar ni mushaf Al-Quran, tapi hakikat sebenar Quran tu tetap ada. Ayat Quran tu tetap ada. Ayat Quran tu kata-kata Allah. Macam mana orang nak binasakan? Orang boleh binasakan ni mushaf. Ni mushaf. Kata-kata Allah yang dimasukkan dalam mushaf, dalam buku. Hakikat sebenar kata-kata Allah tu orang boleh ke hancurkan? Mana boleh? Tak boleh. Jadi orang boleh bakar Quran, buang Quran, rosakkan Quran, tapi Al-Quran tu tetap terpelihara, dia tetap ada. Allah Ta'ala tetap jaga. Apatah lagi Al-Quran tu sebahagiannya dah ada dah dalam dada-dada manusia yang hafal dan sebagainya. Begitu, ya. Allah Ta'ala turunkan Quran dan Allah yang akan jaga Quran. Baik, tuan-tuan sekalian. Ni benda-benda yang menarik untuk kita beri perhatian. Kemudian tuan-tuan sekalian, kalau saya boleh sentuh sikit, Quran ni daripada 114 surah itu, ada surah yang panjang, ada surah yang sederhana, dan ada surah yang pendek. Ada surah yang panjang, ada surah sederhana, ada surah yang pendek. Surah panjang tu pun terbahagi kepada dua. Ulama-ulama bidang Quran ni mereka pecahkan pula pada dua bahagian. Daripada surah yang panjang tu, beberapa surah yang panjang tu ada 7 yang terpanjang.
Ya, ada 7 yang terpanjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, At-Taubah. Ada 7, nanti tuan-tuan cek balik. Daripada surah-surah yang panjang tu dipecahkan jadi 2 bahagian. Ada 7 yang terpanjang. Ya? Kemudian ada ayat yang lebih daripada 100. Ya, surah-surah yang panjang ayat lebih daripada 100. Kemudian baru surah yang sederhana. Surah yang sederhana ni ayat dia dalam lingkungan 100 gitu. Kemudian ada surah yang pendek. Surah yang pendek ni dia bermula daripada surah Al-Hujurat. Sebagian ulama sebut surah yang pendek ni bermula daripada surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ni duduk pada juzuk berapa surah Al-Hujurat? Juzuk 26. Surah Al-Hujurat. Sebagian ulama sebut surah pendek ni bermula daripada surah Al-Hujurat tu. Pada juzuk 26 tu bawa sampai ke surah An-Nahl, pendek. Baik. Apa dia surah paling panjang dalam Quran? Surah paling panjang dalam Quran surah Al-Baqarah. 286 ayat. Apa dia surah paling pendek dalam Quran? Surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu paling pendek, 3 ayat. Surah paling panjang surah Al-Baqarah, 286 ayat. Panjangnya surah Al-Baqarah ni sampai masuk 3 juzuk. Baqarah panjang, masuk sampai 3 juzuk. Kan? 3 juzuk. Dan paling menariknya apa dia? Ayat Quran paling panjang pun duduk dalam surah Al-Baqarah. Ya, ayat Quran paling panjang pun duduk dalam surah Al-Baqarah. Apa dia ayat Quran paling panjang dalam surah Al-Baqarah tu? Kalau tuan-tuan buka surah Al-Baqarah tu, ayat paling panjang duduk pada muka surat yang kedua terakhir. Ya, ayat paling panjang sekali dalam surah Al-Baqarah iaitu pada muka surat yang kedua terakhir dalam surah Al-Baqarah. Ayat berapa paling panjang tu? Ayat 282. Daripada atas, noktah dia duduk kat bawah. Daripada atas ni, noktah dia dekat bawah. Nombor ayat dia dekat bawah. Ini ayat paling panjang dalam Quran. Ayat cerita tentang apa? Hutang. Hutang. Ayat tentang hutang. Wahai orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk sesuatu waktu, tempoh yang ditentukan, hendaklah kamu menulis hutang tersebut. Kena tulis. Hanya jumlah-jumlah yang besar lah. Kena tulis. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan dengan jelas, ada perancangan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Janganlah dia mengurangkan sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya ataupun orang yang lemah keadaannya atau tidak mampu merencanakan sendiri, maka hendaklah wakilnya merencanakannya dengan benar. Ada orang lain bagi pihak dia tolong tulis. Kalau jenis berhutang ni jenis akal tak berapa cerdik, kena ada orang lain tolong tulis untuk dia. Kena ada orang lain tolong tulis. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi lelaki di antara kamu. Bab hutang ni kena ada 2 orang saksi. Melibatkan jumlah-jumlah yang besar ni kena tulis elok-elok. Ada hitam putih dia, ada rekod dia, ada dokumen dia. Kena ada 2 orang saksi lelaki di kalangan kamu yang menyaksikan benda tu. Ya. Jika tidak ada saksi 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Boleh. Kalau tak ada 2 lelaki, boleh seorang lelaki dan tambah 2 orang perempuan jadi saksi. Di antara orang-orang yang kamu boleh daripada para saksi yang ada, agar jika seorang lupa, maka seorang lagi ada untuk mengingatkannya. Kalau hak ni terlupa, ada seorang lagi saksi boleh teringat, kan? Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil untuk menjadi saksi. Dan janganlah kamu bosan menulisnya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, lebih mendekatkan kamu kepada tidak menimbulkan keraguan,
kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Kalau benda bayar cash, tak payahlah. Tapi benda melibatkan hutang, nak bayar ni bila tarikh sekian-sekian, tu kena ada saksi. Main cakap mulut ni, lagi hak ni tak ingat, sampai kawan tu mati. Kalau betul, pakat pergi rumah dia, tuntut kat anak-beranak, adik-beradik dia, siapa pun anak-beranak tak tahu apa benda. Kenapa dia tak pernah ada catatan apa. Kan kacau. Kita yang hidup susah. Orang mati, selesai urusan. Kita yang hidup pula, balah anak-beranak, saudara-mara, kawan-kawan. Mati tak bayar hutang, itu satulah. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. Janganlah penulis dipersulitkan, dan begitu juga dengan saksi. Jika kamu lakukan yang sedemikian, maka sesungguhnya hal itu satu kefasikan pada kamu, fasik. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberi pengajaran kepada kamu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini ayat paling panjang Quran, ayat 282 surah Al-Baqarah. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita berhenti setakat ini dulu. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan bincang tentang sebab nuzul. Ya. Semua ayat Quran ada sebab turun ke? Ataupun tak? Banyak mana? Mana yang banyak? Ayat Quran yang turun ada sebab, ataupun ayat Quran yang turun tak ada sebab? Allah Ta'ala turunkan ayat Quran tu sebab apa? Ayat Quran ni turun sebab apa? Ayat Quran ni turun sebab apa? Jadi mana banyak? Ayat Quran yang turun ada sebab, ataupun ayat Quran yang turun tak ada sebab? InsyaAllah kita akan tengok dalam pertemuan akan datang. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, cukup sekadar itu dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.